kasih Tuan Pengurusi Majlis, jutaan penghargaan kepada pimpinan Majlis, barisan penhakim yang cakna dengan keadilan, penjaga masa yang dimuliakan, warga pendidik yang bervisi, seterusnya warga intelektual penerus wawasan negara, salam sejahtera, salam intelektual, salam perjuangan di bumi Malaysia. Seiring berjalannya waktu, setiap negara pasti akan mengalami fenomena inflasi kerana yang merupakan asam garam dalam sistem ekonomi. Inflasi adalah suatu situasi yang mana bertambahan permintaan secara berterusan dalam kegiatan ekonomi yang telah mencapai guna tenaga penuh. Dalam apa juga keadaan inflasi, sama ada sederhana atau akut, kesan sosioekonomi ke atas seseorang individu tetap akan dirasai. Persoalan utamanya, bagaimanakah seseorang individu dapat menyerap, mengatur strategi dan merancang kegiatan ekonomi untuk mengekangnya supaya tidak membantut dan menggugat pertumbuhan ekonomi serta menghakis kekayaan dan kesejahteraan hidup yang dinikmati selama ini. Justru berdirinya saya di pentas dana ini adalah ingin menyampaikan sedikit dogma berpandukan cinta serta wacana para sarjana melalui maudhu pidato saya. Inflasi pengaruhi kehidupan individu. Sidang saksi yang bervisi, jika kita memandang sesuatu dari sudut negatif, maka selamanya ia akan kelihatan negatif. Namun pada hari ini, saya akan membawa anda semua untuk melihat inflasi dari sudut positif. Pelbagai jenis inflasi telah mendatangkan pelbagai kesan dan pengaruh kepada individu. Inflasi yang diimport menjadi kata kunci saya yang pertama. Semenjak 10 tahun yang lalu, secara puratanya, import barangan makanan negara Malaysia adalah sekitar 22 bilion setahun. Import ini membawa bersama semua elemen kos di negara pengekspor dan memberi kesan kepada individu. Justru timbullah persoalan, adakah kita terpaksa menyerap inflasi kategori ini tanpa pilihan? Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita terlalu gairah dan berbangga dengan barang import. Jangan terjadi seperti sebuah cerita yang mana seorang pelancong Malaysia telah pergi ke Munich, Jerman untuk membeli sebuah kamera. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kamera tersebut merupakan buatan Malaysia. Sebagai individu, kita harus mempunyai sikap untuk mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Saya berpendapat bahawa inflasi ini membawa kesan positif kerana yang mendorong dan menuntut kita supaya lebih mengutamakan barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia. Sidang hadirin yang dikasihi, inflasi bekalan wang menjadi kata kunci saya yang kedua. Inflasi ini menyebabkan kuasa beli wang ringgit menjadi lemah, mengecil dan menguncup. Untuk mengatasi lebihan kecairan di pasaran, Bank Negara Malaysia akan menyerap lebihan wang melalui kawalan ke atas faedah tabungan dan pinjaman. Sebagai individu, saya pula mengamalkan sikap menabung dan melabur dalam beberapa instrumen kewangan seperti shilling kijang emas dan amanah saham pemodalan Nasional Berhad kerana yang menjadikan kedudukan kewangan saya bertambah teguh melalui peningkatan ekuiti dan kekayaan harta. Sebaliknya, perbelanjaan boleh dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Saya berpendapat bahawa inflasi ini mempunyai nilai positif kerana ia menjadikan seseorang individu daripada cenderung melakukan pemborosan kepada lebih berjimat cermat ketika berbelanja, teliti dalam merancang kewangan dan lebih berwawasan. Sidang hadirin yang intelektual, inflasi tolakan kos menjadi kata kunci saya yang ketiga. Inflasi ini terjadi apabila kos untuk mengeluarkan sesuatu barangan atau perkhidmatan telah mengalami peningkatan, seterusnya meningkatkan harga barang siap.
Kini, kerajaan Malaysia semakin risaukan kesihatan dan gaya hidup individu. Kematian berpunca daripada sakit jantung telah meningkat. Obesiti dalam kalangan pelajar semakin merisaukan. Kementerian Kesihatan telah berkempen secara terus, menerus dan berterusan untuk mengesyorkan rakyat akan mengamalkan pemakanan sihat seperti pakej diet 5M. Iaitu mengurangkan gula, mengurangkan garam, mengurangkan minyak, melebihkan sayur-sayuran dan melakukan senaman. Kesan jangka panjang pakej diet 5M adalah menjadikan individu sihat sejahtera, manfaat ekonominya pula penjimatan ratusan juta ringgit dalam kos perubatan dan insurans kesihatan. Inflasi ini membawa kesan positif kerana individu lebih peka untuk menjaga kesihatan, hidup berkualiti dan mengamalkan gaya hidup sihat. Sidang hadirin yang budiman, inflasi permintaan luar jangka kata kunci saya yang terakhir. Inflasi ini terjadi apabila bekalan barangan dan perkhidmatan tidak bertemu dengan permintaan di titik persimpangan dalam kelok penawaran dan permintaan. Fenomena ini harus ditangani secara bijaksana, terutamanya semasa kegawatan ekonomi atau inflasi. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah dengan melaksanakan transformasi ekonomi melalui suntikan pelaburan modal baru, dasar berkaitan percukaian, semakan semula pemberian subsidi dan pengekalan subsidi kepada industri berkepentingan. Pelaksanaan semua plan ini dapat dilihat melalui dasar jaminan pelajaran 100% percuma di sekolah kerajaan dan pemberian netbook Satu Malaysia. Nikmat subsidi pula diserahkan kepada semua rakyat melalui konsep klinik Satu Malaysia, kedai Satu Malaysia dan pasar bergerak Satu Malaysia. Tuntasnya, saya boleh mengatakan bahawa inflasi ini membawa kesan positif kerana individu lebih bersederhana ketika berbelanja dan bersyukur atas nikmat dan rezeki yang dikurniai. Akhir kalam, dengan ini saya merumuskan bahawa inflasi membawa kesan positif kerana individu menjadi lebih berfikiran positif, proaktif dan produktif. Persoalan tentang pemilihan cara atau strategi untuk melaksanakan perubahan yang diingini, biarlah saya tinggalkan di tangan saudara-saudari sidang dewan yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera, salam intelektual, salam Satu Malaysia. Salam sejahtera, saudara Liu Chun Wei. Selepas mendefinasi serta menghurai panjang lebar tentang inflasi, apakah tindakan awal yang boleh dilakukan sebagai seorang pelajar untuk saudara menangani ataupun menghadapi situasi inflasi dalam keadaan semasa? Sebagai seorang pelajar, apakah tindakan awal yang boleh anda lakukan untuk menangani ataupun menyerap kesan inflasi? Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Tuan Hakim. Bagaimanakah seseorang pelajar dapat menangani inflasi atau menghadapi inflasi? Sebenarnya, inflasi berpunca daripada pertambahan permintaan secara berterusan dan menyebabkan bekalan barangan tidak mencukupi untuk menampung keperluan di pasaran. Jadi, apabila seseorang pelajar mengalami inflasi di sesebuah negara, dengan mengurangkan permintaan kepada barangan yang tidak perlu dimiliki, mereka tidak perlu untuk menghadapi dengan masalah ini, atau dengan cara lain mereka boleh mencari alternatif seperti inflasi apabila harga barangan atau makanan, terutamanya makanan, meningkat di sesebuah negara. Pelajar yang tahu pasal inflasi boleh mengesyorkan ibu bapanya supaya mengamalkan sikap bersederhana dan menyahut kempen kerajaan untuk
bercucuk tanam di halaman rumah untuk mendapat bekalan makanan yang cukup untuk kita. Sekian, terima kasih.